KPM. Wah, aku rasa cantik lah pula. Pakai gelar lantai emas semua ni. Masya Allah, cantiknya. Okey, aku rasa nak pergi beli. Tapi, sekejap. Zakat aku dah bayar dah itu. Jangan risau, jangan risau. Aku dah bayar dah itu. Okey. Cantiknya. Ish, warna emas ni. Wah. Banyaknya gelang dia. Banyaklah, Ustaz. Dah bayar zakat ke belum ni? Dah Ustaz. Hari tu bulan puasa saya dah bayar zakat fitrah, Ustaz. Alamak, tu zakat fitrah. Oh. Ada zakat lain lagi lah. Oh, ya ke ada lah? Dalam Islam ni banyak jenis zakat-zakat ni. Oh, ya, saya tak tahu pula, Ustaz. Saya nak tahu, Ustaz. Apa dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topik kita jenis-jenis zakat. Ni pakai gelang ni. Dan bersama kita di studio pada hari ini, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga Jurubahasa Isyarat Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah. Apa khabar, Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Ustaz, Cikgu, kita bukan bertiga sahaja tetapi kita bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Okey, terima kasih Syafiqah. Terima kasih semua para penonton. Okey, bersama dengan kita hari ini, kita ada 4 orang murid yang daripada SMK Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Jadi kita nampak, kita tengok dekat dalam TV kan, kita nampak ada 4 orang murid yang bersama dengan kita hari ini. Yang pertama, yang handsome bergaya kat atas tu, yang bertali leher itu, Ashraf. Sila lambai sikit Ashraf. Ashraf, okey. Dan di sebelahnya pula yang berbaju kuning, yang comel tu ya, itu namanya Syuhada. Lambai sikit Syuhada. Okey, dan kita ada juga yang berbaju putih, smart juga ya, iaitu namanya Zulhilmi. Lambai juga Zulhilmi. Dan yang terakhir kita ada Ainin Adwa yang berbaju biru. Ada 4 orang. Ada 4 orang murid kita di talian pada hari ini, dan saya yakin Ustaz bukan murid di talian sahaja yang bersemangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita jenis-jenis zakat. Jadi Ustaz, zakat tu apa Ustaz? Dipersilakan. Macam kita tengok video tadi lah. So hari ini kita akan belajar dalam tajuk pelajaran 17 pendidikan Islam yang bertajuk jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat. Mungkin tertanya-tanya, tadi sebut tadi ada zakat ni ada berapa je sebenarnya ya. So kita akan tengok hari ini berapa jenis zakat ya. Zakat terbahagi kepada 2. Nampak tak? Yang ada dalam Google Meet. Cuba sebut seorang. Mungkin Ashraf. Cuba baca apakah jenis zakat yang terdapat di dalam Islam. Silakan Ashraf. Zakat fitrah, zakat harta. Wah, belum terang lagi dah tahu dah. Bagus Ashraf. Iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Jadi sekarang kita nak tengok pengertian bagi setiap maksud tersebut. Yang pertama iaitu zakat fitrah. Zakat fitrah iaitu mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Jadi maknanya keluarkan harta tertentu bagi orang yang lengkap, maknanya mukallaf ni dia sempurna, dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat, ada syarat-syarat dia lah. Bukan semua orang macam Syafiqah tadi pakai gelang tadi, kita tak tahulah. Kita tengok nanti syarat dia kena ke tidak, dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak mengikut agama Islam. So kita tengok yang kedua. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah ni?
Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Makna tak boleh tak tolak, ya, mesti wajib. Okey, yang seterusnya, okey, kita nak tengok, ya. Jadi makna bila penuh syarat wajib menjadi hukum mengeluarkan zakat fitrah. Kadar zakat fitrah, berapakah kadar zakat fitrah? Syafiqah tahu ke? Berapa tu Ustaz? Ya, kadar zakat fitrah ialah 1 gantang Baghdad. Nak cari mana ni gantang Baghdad ni, tak ada lah kat kampung saya. Ya, maka dia bersamaan dengan 2,7 kilogram. Okey, itu zakat fitrah. Okey, sekarang kita tengok pula, ya. Okey, kita tanya sikit kat murid-murid yang ada ni. Faham ke tak faham ni? Saya difahamkan kat murid ni dia ada kad, Syafiqah. Dia ada kad warna hijau, dia ada warna kuning dan juga warna merah. Ada tak kad? Cuba angkat sekejap. Nampak kan? So, saya nak tanya. Faham ke tidak? Kalau faham, okey, hijau semua. Dia sudah traffic light berwarna hijau. So, kita nak tengok jawab soalan ini. Apakah maksud zakat fitrah? Okey. Siapa nak jawab? Mungkin nak jawab siapa? Adwa. Okey, angkat silakan tangan. Bantu Adwa. Adwa. Apa maksud zakat fitrah? Zakat fitrah bermaksud mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Wah, panjang huraian tapi betul, kita tengok maksud dia betul. Bagi 2 markah, 2 markah. 2 markah terus, sebab Masya Allah. PBD kita bagi 2 markah. Okey. Bagus Adwa, ya. Okey, seterusnya, berapakah kadar zakat fitrah? Siapa nak jawab pula ni? Siapa nak jawab? Berapa kadar zakat fitrah yang kita sebut tadi tu? Okey, siapa jawab? Okey, bila kat tangan. Ashraf. Okey, Okey. Azul Helmi. Angkat silakan. tangan dulu. Okey, berapa kadar zakat fitrah dia? 1 gantang Baghdad bersamaan 2.7 kilogram beras. 270, 2,7. Ya, betul. Ya, 1 kadar Baghdad awal tu. Kita keliru ni. Baghdad, kan? Ya. Okey, bagi 2 markah juga dekat Okey. Zulhelmi. Okey, itulah. Kita tengok. Ya, betul jawapannya. Okey, itulah dia tentang pengenalan tentang zakat fitrah. Faham tak juga? Saya faham dan saya harap murid-murid kat rumah pun insya-Allah faham berkaitan dengan zakat fitrah dan juga zakat harta. Kan? Okey, jadi sekarang ni kita nak bagi ruang kepada adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah rendah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topik kita jenis-jenis zakat. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, terima kasih semua kerana masih lagi menunggu untuk belajar, ya. Okey, hari ini kita akan teruskan kepada tajuk kita iaitu syarat wajib dan waktu mengeluarkan zakat. So, ada syarat wajib dan juga waktu. Bila kita keluarkan zakat ni? Pagi ke, petang ke, malam ke, macam mana ke? Okey, so ada begitu juga. Siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Okey, so murid-murid semua bersedia? Okey, kita teruskan. Ya, okey. Yang pertama kita tengok dulu syarat wajib zakat fitrah. Kita masih dalam zakat fitrah, ya. Jadi apakah syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, syarat yang pertama mestilah seorang Islam, ya. Seorang Islam. Awak Islam tak? Islam, saya Islam. Maka secara automatik dia adalah salah seorang pengeluar zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok yang kedua pula, iaitu hidup pada akhir Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Maksudnya macam mana ni? Okey, dia hidup sekejap walaupun dalam bulan Ramadan itu di akhir. Tiba-tiba lahir, ya. Lahir di dalam bulan Ramadan kemudian meninggal dunia. Maka kena bayar zakat fitrah tak? Zakat fitrah ni ingat, ya. Kita bayar dalam bulan puasa tu, ya. Jangan terkeliru nanti dia kata, takkanlah kena emas pun kena bayar hidup dalam bulan Ramadan juga, ya. Okey, dia berkait dengan kita berpuasa. Jadi zakat fitrah ini ialah hidup pada akhir Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Maka kalau dia hidup sekejap pun, maka kena keluarkan. Kalau dia ada anak, contohnya dia ada anak 4 orang, tiba-tiba baby pula di bulan Ramadan tu, tiba-tiba baby tu meninggal, kena bayar tak zakat?
Kena? Kena. Pasal apa? Sebab dia hidup dalam bulan Ramadan. Sebentar. Betul. Dan yang ketiga, mempunyai harta. Ustaz, saya ni nak makan pun tak cukup, Ustaz. Ya, meminta sedekah, Ustaz. Tunggu dekat kaki lima. Perlukah saya membayar zakat fitrah? Kita tengok syarat yang ketiga. Mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan juga siang hari. Maknanya kalau cukup makan, cukup makan saja, orang kata fakir. Fakir ni tak cukup. Maka orang itu tak kena keluarkan zakat. Okey, so sekarang, boleh faham? Okey, murid-murid sekalian, faham ke tidak? Okey, kalau faham tolong angkat kad hijau, ya, tolong angkat kad hijau. Kita tengok. Kalau tak faham pun angkat kad kuning. Okey, semua faham. So, kita akan teruskan. Okey, kita akan tengok waktu mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin kita tanya bila nak keluar zakat fitrah ni. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan lebih terperinci waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah menjadi wajib, ya, apabila selepas terbenam matahari terakhir Ramadan. Saya tak bayar lagi zakat fitrah ni. Sekarang ni dah terbenam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah nak masuk raya, mana tu takbir raya. Ustaz, saya tak bayar lagi. Bolehkah saya nak bayar lagi? Boleh. Tapi ketika itu telah menjadi wajib membayarnya, ya, wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, sunat. Menjadi sunat ketika mana? Sebelum solat sunat hari raya. Walaupun dah jadi wajib, tapi dia akan dapat pahala sunat kalau dia bayar sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Okey. Dan yang ketiga, ini nauzubillah lah, ya. Dia bertukar menjadi haram selepas terbenam matahari pada hari raya pertama. Dah takbir raya, pergi makan kuih apa semua, dah baru teringat, alamak, tak bayarlah zakat fitrah. Maka ketika itu hukumnya telah menjadi haram kerana tergantung amalannya tidak membayar zakat fitrah. Dan yang keempat, menjadi makruh apabila, ya, selepas solat hari raya sehingga sebelum terbenam matahari Syawal. Maknanya selepas solat hari raya tu, ya, dia sehingga terbenam matahari yang pertama tu, ya, maka menjadi makruh. Masih lagi boleh tapi makruh. Dan harus, apa maksud harus ni, Syafiqah? Apa, siapa tahu harus? Harus ni kita kena ni lah kan, Ustaz? Kena bayar lah, Ustaz. Buat pun tak apa, tak buat maksudnya dari segi hukum. Sepanjang bulan Ramadan. Maksudnya mula-mula hari ni, hari pertama boleh tak bayar? Boleh. Hukumnya harus. Okey, kita tengok sedikit. Okey, kita bagi sikit ujian dekat anak-anak murid kita yang ada di dalam Google Meet. Okey, bersedia? Sedia, adik-adik? Bersedia? Kalau bersedia tolong angkat lampu hijau. Bersedia kan belum ni? Semua bersedia. Syafiqah sedia? Sedia, Ustaz. Syafiqah pun boleh jawab juga. Murid-murid pun boleh jawab. Okey, kita tengok PBD sekarang. Okey, kita tengok. Kita tengok. Kita taksirkan sikit. Allah dah jawab pula dah. Tersilap ni. Tak apa, silap tak teknikal. Saja nak bagi hint. Nak bagi hint dekat murid-murid. Okey, apakah syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Saya minta 3 orang kalau boleh bagi. Apa syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Ada Okey, siapa boleh pilih? Ada. Islam. Dah bagi 1. Islam 1 markah untuk Adwa. Okey, kita tengok betul. Yang kedua, siapa nak jawab? Saya nak minta kepada syuhada. Sebab syuhada belum lagi jawab. Tapi Ashraf, Ustaz. Ashraf dah angkat tangan tadi. Ashraf angkat tangan dulu. Okey, Ashraf. Okey. Saya bukan daripada Ashraf. Hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Hidup pada akhir bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, bagi 1 markah. Okey. Kemudian kita tengok pula siapa lagi nak jawab. Okey, kita pilih syuhada pula kali ni. Syuhada cuba jawab, syuhada. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungjawab pada malam dan siang hari. Betul ke tidak ni? Kita tengok jawapan ketiga-tiga orang walaupun kita dah bagi markah Islam. Okey, kita ulang balik. Hidup pada akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan. Okey, betul? Betul semua. Semua kita dah bagi markah kan tadi? Okey, seterusnya kita kepada soalan seterusnya. Kita tengok sikit waktu mengeluarkan zakat fitrah. Penuhkan jadual berikut. Yang pertama, okey, wajib. Siapa nak jawab? Bila menjadi wajib? Siapa nak jawab? Okey, Adwa. Masya-Allah. Adwa semangat ni. Okey, Adwa. Bila jadi wajib Adwa?
Selepas sebenar matahari terakhir Ramadan. Oh, senang dia orang ingat ni. Betul lah Ya. jawapan dia. Betul, Ustaz, Selepas terbenam. Bagi satu markah. Okey. Lain siapa nak jawab lagi? Siapa Yang jawab lagi? seterusnya sunat. Siapa nak jawab? Okey, syuhada. Syuhada nak jawab lagi. Okey, silakan Syahada. Sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Sebelum solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Betul ke Syafiqah ni? Betul ke tak betul, Ustaz? Betul. Betul lah, Ustaz. Betul. Saya betul kan? Okey, yang ketiga. Okey, haram. Bila jadi haram ni? Mengeluarkan zakat fitrah. Okey, Ashraf. Syafiqah Fil Ashraf. Duk angkat tangan dari tadi semangat ni. Nak jawab soalan. Selepas terbenam matahari hari raya pertama. Selepas terbenam matahari hari raya pertama, yang seterusnya makruh. Okey, kita buka lagi. Okey, buka Kita masih lagi. ada masa untuk murid-murid menjawab. Okey, siapa nak jawab? Makruh. Siapa boleh? Azul Helmi. Zuhelmi Azul boleh? Helmi nampak macam bersemangat tu. Okey. Boleh? Okey. Selepas solat Hari Raya sehingga sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Okey, betul. Kan? Dan yang terakhir menjadi harus. Okey, yang ni mungkin semua siapa-siapa pun boleh jawab. Ya, Syafiqah lah jawab yang ni. Bolehlah, Ustaz. Sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. Okey, maknanya bukan 4 lah, 5 orang anak murid dah faham. Dan mungkin juga semua murid-murid yang ada di luar sana dah faham tentang waktu mengeluarkan zakat. Jadi Ustaz, saya bagi markah. Ustaz nak bagi markah, Ustaz? Bagi markah. Okey. Ya. Dan juga Okey, banyak markah diorang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia penjelasan berkenaan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Jadi sekarang ni kita bagi ruang untuk adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, ahlan wa sahlan. Anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah rendah, dan pada hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topiknya jenis-jenis zakat. Jadi bersama kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar, Ustaz? Ya, Silakan. terima kasih Syafiqah sekali lagi. Untuk segmen ini kita akan belajar dalam zakat harta. Ya, zakat harta. Mungkin ramai nak tahu zakat harta ni apa harta yang kena keluarkan. Ya. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama. Kat sini. Cuba tengok dekat skrin, anda nampak ya. Yang pertama iaitu zakat tanaman dan juga buah-buahan. Jadi kita ada tanaman, tapi kita tengok nanti, Ustaz, saya tanam pokok manggis, saya tanam pokok durian, saya tanam pokok langsat, saya kena zakat ke? Buah-buahan. Nanti kita tengok. Kita akan masuk satu persatu. Yang kedua, haiwan ternakan. Saya ada bela, Ustaz, ayam 10 ekor. Saya kena keluarkan zakat tak, Ustaz? Nanti kita akan terangkan. Yang ketiga iaitu emas, perak, mata wang. Macam yang kita selalu pakai gelang tu kan. Gelang banyak-banyak tu kena ke tidak? Ataupun saya ada, Ustaz, saya adalah beli seurat emas ni, saya kena zakat ke tidak? Nanti kita akan masuk, kita akan bagi tahu kepada murid-murid. Dan yang keempat iaitu apa dia? Perniagaan. Ini bagi orang tokoh-tokoh korporat yang berniaga, maka dia ada zakat yang dia kena keluarkan. Dan yang terakhir iaitu galian dan juga rikas. Mungkin tertanya-tanya dan mungkin tak pernah dengar. So saya nak tanya murid-murid dulu yang ada di Google Meet. Faham tak rikas tu? Kalau tak faham, angkat warna merah. Mungkin faham ke tidak, ya? Pernah dengar atau tak? Okey. Kalau tak faham, jawab je tak faham, ya. Syafiqah sendiri pun merah ni. Tak faham lagi apa itu rikas. Murid-murid di sana faham tak? Okey, mungkin semua tak faham. Okey, hampir-hampir faham, ya. Okey, so kita akan masuk satu persatu kepada zakat ni. Sebelum itu kita tengok dulu syarat nak keluarkan zakat harta tadi. Yang pertama itu mesti Islam, yang kedua mesti merdeka, yang ketiga mesti sempurna miliknya. Harta itu harta saya, bukan harta orang lain, sempurna miliknya. Yang ketiga, seorang yang cukup nisab. Banyaknya istilah nak kena ingat, Ustaz. Apa itu nisab, ya? Nisab ialah kadar tertentu yang kena keluarkan zakat. Maknanya banyak mana?
banyak mana yang kena keluarkan zakat. Dan cukup haul pula, dah cukup haul pula. Apa pula maksud haul? Haul ialah genap tempoh setahun hijrah. Maknanya kalau dia beli gelang tu, kalau banyak tu, setahun baru kena zakat. Bukan waktu beli tu dah kena bayarkan zakat. Ada tempoh dipanggil haul. Okey, boleh. Sekarang kita akan masuk kepada yang pertama, iaitu zakat tanaman ataupun buah-buahan. Okey, mungkin tadi kita dah sebut tadi, apa dia yang nak kena keluarkan zakat? Kalau Syafiqah lah, Syafiqah faham apa yang kena keluarkan zakat. Apa tu maksudnya tanaman kita lah kan Ustaz? Tanaman kita, kalau contoh ada buah-buahan ke, sayur-sayuran kan? ke. Mungkin ramai juga faham mungkin macam tu. Kan sebenarnya dia ada. Iaitu kita tengok, iaitu tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi. Kita dekat Malaysia, makanan asasi kita, murid-murid. Siapa nak jawab? Makanan asasi kita? Makanan asasi kita. Okey, A2. Apa dia A2? Silakan A2. Padi ataupun beras lah kita makan nasi kan, itu makanan asasi kita. Jadi makanan asasi negara lain contohnya, makanan asasi tidak boleh boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Itu yang jadi dikenakan zakat. Seperti padi, gandum, barli, jagung, kurma dan juga anggur kering. Jadi buah-buahan macam tomato, semua tu tak termasuk dalam tanaman. Okey, berapa jumlah yang nak dikeluarkan, iaitu nisabnya ialah 5 ausuk. Ramai tak pernah dengar ni, apa tu ausuk. Susah nak kira, kita ikut kilogram yang berada dalam negara kita, iaitu 363 gantang. Lama gantang pun tak tahu. Kita pindah kepada kilogram, iaitu 1,300 kilogram. Maknanya kalau padi dapat 1,300 kilogram, kena keluarkan zakat. Tapi bagaimana pula jumlah ataupun kadar mengeluarkan zakat? Kadar mengeluarkan zakat, dia ada juga beza dia. Kalaulah tanam pokok padi tu, sawah padi tu, tanaman yang menggunakan air hujan, dia tanam saja, lepas tu dia tinggal. Kan? Lepas tu dia tak perlu buat apa sangat, maka 10% daripada 1,300 tadi, dia kena bayar zakat. 10%. Tapi kalau dia banyak upah orang lagi, buat bagi tenaga, ada mesin padi lagi dan sebagainya, maka memerlukan kos yang tinggi. Cukuplah sekadar mengeluarkan zakat fitrah bagi tanaman itu 5%. Boleh faham ya? 10 dan 5%. Ikut kepada penggunaan ataupun hasil yang digunakan untuk menghasilkan tanaman tersebut. Yang kedua, selepas banyak ni zakat harta ni, kita kena laju sikit murid-murid. Kena laju, tolong pick up betul-betul untuk mengetahui dengan tepat ya. Zakat haiwan ternakan pula ada jenis dia, iaitu contoh kita tengok. Yang pertama, kambing biri-biri, lembu, kerbau ya, unta. Berapa ekor nak kena keluarkan zakat bagi kambing dan juga biri-biri? Iaitu 40 ekor. Ustaz, saya belah 2 ekor, Ustaz kena zakat? Tak kena lagi. Kena ada 40 ekor. Barulah kena keluarkan zakat, iaitu 1 ekor kambing atau biri-biri. Ya, kalau dia keluarkan zakat ya, maksudnya kalau dia ada lembu dan kerbau pula. Lembu dan kerbau ya. Dia ada 30 ekor, barulah kena keluarkan 1 ekor lembu jantan. Kena faham tu. Kalau katakan, sebab ramai yang tertanya-tanya, Ustaz, dia rasa macam banyak dah 20 ekor tu, kena zakat ke tidak? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau nak sedekah, nak beri sembelih kat kita, nak buat korban, tak ada masalah. Tapi dari segi wajib tak kena. Okey. Kemudian unta pula ya, kalau dia ada 5 ekor unta. Saya fikir ada belayu unta tak kampung tempat? Tak pernah jumpa Ustaz. Ya, kalau ada unta, mungkinlah ada 5 ekor unta kat rumah Ustaz, rumah saya. Bukan anta tu bahasa Arab, kamu ni unta ya. Ada 5 ekor unta, 1 2 3 4 5. Ustaz kena bayar berapa Ustaz? 1 ekor unta, rugilah saya. Tak. Walaupun 5 ekor unta, dia kena bayar 1 ekor biri-biri. Okey, itu umur binatang ni boleh tengok dekat sini 2 tahun bagi kambing dan biri-biri. Begitu juga lembu dan kerbau 1 tahun ke atas. Begitu juga dengan unta, iaitu 1 tahun ke atas. Okey. Dan syarat, ada tambahan syarat wajibnya, iaitu dipelihara di padang yang terbuka. Yang kedua, binatang ternakan itu bukan digunakan untuk seperti membajak. Membajak, buat sawah padi. Ustaz, saya adalah 28 ekor kerbau, 2 ekor saya gunakan membajak. Kena zakat ke tidak?
Ni soalan hebat ni. Tak kena. Sebab apa? 2 ekor tu digunakan untuk membaca. Tapi jangan pula sengaja bila dah sampai dekat tempoh tu, sengaja pula pergi buat bajak semua, pergi tarik. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada zakat harta. Bukan ya? Okey. Jadi itulah yang kedua, iaitu zakat haiwan ternakan. Dan yang ketiga, yang ketiga, zakat emas. Mungkin Syarifah boleh tunjuk sikit kot bentuk-bentuk emas. Tak kiralah tulen, tapi mesti yang tulen yang original. Yang original ya. Mungkin tapi maknanya bila emas tu dia ada kadar dia, kadar yang perlu dikeluarkan. Setakat pakai seurat. Risaulah saya masuk neraka neraka, Ustaz. Allahu Akbar. Ni pakai emas ni dunia semua ni, Ustaz ya. Tak, dia ada kadar dia. Jangan risau, Islam ni agama yang mudah ya. Kita tengok iaitu nisabnya iaitu apabila dia mempunyai emas 85 kilogram. 85 kilogram, iaitu ataupun kita panggil 20 misqal dalam bahasa Arab ya. 20 misqal. Jadi kadar yang dia kena keluarkan ialah 2.5% ataupun 2.5%. Ustaz, kalau yang ni 25 miskal ni, dia 85 gram ke 80 kilogram? Kalau miskal 85 gram. Dia kilogram ada ke saya pakai? Banyak, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, begini jalannya kalau 85 kilogram. Banyak tu, Ustaz. Baru nak keluar zakat, matilah kita akan badut badan semua. Maknanya 85 gram, 20 miskal, kita kena keluarkan 2.5% saja daripada zakat hartanya. Okey, kalau perak pun sama, okay, 20 dirham ataupun 595 gram. Ini gram tu tak sampai sekilo gitu. Perak pun tak sampai sekilo. Kalau kata sekilo kan, mana setengah kilo lebih lah. Ya. Maksudnya gram saja, gram gram. Jadi maknanya barulah keluarkan zakat. Begitu juga mata wang, seperti dia ada mata wang emas kan, 85 gram emas. Itu bagi harta zakat emas, perak dan juga mata wang ya. Bukannya emas yang dapat apa ni 4 kali 400 meter dapat emas kan. Wah, emas ni Allah Ustaz, saya ni menang ni daripada tahun 1 sampai dia kata 6 kumpulkan zakat emas ni banyak Ustaz, saya susah hati lah tahu. Itu bukan emas tulen kan, itu spicy or not original, orang-orang sekarang katalah. Okey, itu maksudnya ya. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada zakat perniagaan. Ini bagi orang yang berniaga lah. Apa maksud mengeluarkan zakat perniagaan? Iaitu zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada perniagaan. Sama ada perniagaan itu melibatkan barang ataupun perkhidmatan. Contoh, kalau barang mungkinlah dia jual barang, dia jual barang-barangan yang banyak sangat sampai dapat hasil yang banyak. Hasilnya nanti kita lihat berapa. Begitu juga dengan perkhidmatan. Perkhidmatan maksudnya kalau orang panggil sekarang ni servis. Okey, buat upah ini, upah itu kan. Kemudian banyak tu sekarang kan, kalau kita buat upah perkhidmatan, maka dia juga kena zakat. Jangan dianggap hanya barangan ataupun duit sahaja, tetapi ia melibatkan juga perkhidmatan. Apakah atau kadar zakat yang dikeluarkan? 2.5% daripada nisabnya. Kadar ukurannya sama juga 85 gram emas. Maknanya nilainya berapa? Nilai 85 gram emas itu di pasaran sama juga dengan pendapatan yang dia dapat. Okey, jadi kita tengok syarat wajib. Mestilah ada syarat nak keluarkan zakat pendapatan ni, ya. Yang pertama, niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Macam biasalah kita buat apa pun kena ada niat. Bila kita berniat, maka kena jalankan mengeluarkan zakat. Yang kedua, of course, okey, mestilah barangan yang halal. Kalau dia jual barangan-barangan yang tak halal, maka tak dapatlah ya. Seterusnya, harta yang boleh menjana pendapatan. Harta yang maksudnya orang boleh jana pendapatan. Sumber harta melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli ataupun sewa pun kena juga. Ada hotel dan banyak sewa dan sebagainya, maka kena juga. Harta tersebut bukanlah untuk kegunaan pribadi. Dan yang terakhir iaitu zakat galian dan juga rikas. Mungkin tertanya-tanya, apa itu galian? Bahan galian yang digali daripada perut bumi, yang dikeluarkan dari bumi dan diproses menjadi bahan sama ada logam, emas dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya zakat rikas.
Rikas ni mungkin perkataan baru ya, iaitu yang murid-murid kena faham, iaitu harta yang tertanam dalam bumi seperti harta karun. Sama juga kadarnya 85 gram emas, 25.5%, dan juga bagi rikas 1/5 ataupun 20%. Boleh faham murid-murid? Panjang ni kita terang. So sekarang kita akan uji minda murid-murid sekalian. Nampak kan kita tengok murid-murid mungkin fokus. Dia terang-terangkan tadi. So sekarang kita nak tengok faham ke tidak? Murid-murid sekalian. Kalau faham, angkat kad hijau. Kalau tak faham, angkat kad merah. Perlu terangkan sekali lagi. Wah, Alhamdulillah. Saya nampak semuanya mengangkat kad hijau. Termasuk Syafiqah. So, kita akan buat PBD. Kita akan mulakan dengan Uji minda. Allahu Akbar. Ya? Okey, seterusnya. Senaraikan 2 contoh zakat tanaman. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Okey, Adwa. Ya Allah, Masya Allah. Adwa lagi. Okey, Adwa. Silakan Adwa. Padi dan gandum. Padi dan gandum, betul. 2 markah. Saya bagi 2 contoh zakat tanaman harta, iaitu padi, dia jawab gandum ada kat situ, barley dan juga jagung. Ya. Lagi kita teruskan. Bagi markah dekat Adwa. Okey, 2 markah. Seterusnya uji minda yang kedua. Apakah dimaksudkan dengan nisab? Siapa nak jawab? Okey, siapa jawab nisab? Siapa nak jawab? Cepat angkat tangan. Syuhada. Syuhada. Okey. Syuhada, silakan Syuhada. Maksud nisab ialah kadar tertentu yang diwajibkan zakat. Okey, nisab ialah kadar. Itu dia punya keyword dia. Kadar, ya. Kadar tertentu yang diwajibkan zakat. Lepas ni boleh cakap lah nisab. Pernah dengar kan? Dan yang ketiga, apa pula yang dimaksudkan dengan haul? Ini istilah-istilah baru ni, haul. Okey, apa dimaksudkan dengan haul? Siapa nak jawab? Zulhelmi. Silakan Zulhelmi. Genap tempoh setahun hijrah. Genap tempoh setahun hijrah. Kita tengok betul ke tidak? Betul juga. Bagi markah. 2 markah ya untuk Zulhelmi. Seterusnya kita tengok lagi. Apakah dimaksudkan dengan rikas? Kenapa ustaz tanya maksud banyak ni? Kerana dia ada istilah-istilah yang baru yang mungkin kita tak pernah dengar. Rikas. Apa itu rikas? Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab rikas? Okey, Adwa lagi yang mengangkat tangan. Silakan Adwa. Rikas bermaksud bahan galian yang dikeluarkan dari bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Betul ke tu? Ada bantuan? Rikas dia ada 2 kan? Galian dan rikas. Okey, tak apa. Ustaz bagikan maksud dia. Okey, bahan galian di bumi diproses dan menghasilkan logam galian. Mungkin jawapan ustaz salah ke betul ni ya? Tadi kita tengok balik. Mungkin jawapan kita salah ni. Mungkin bagus ni. Okey, iaitu rikas ialah dekat situ ada harta yang tertanam. Okey, pembetulan kepada semua. Harta yang tertanam di dalam tanah. Okey, itu maksud rikas. Okey, mungkin maksud salah ya. Okey, sedikit lagi yang terakhir kita penuhkan jadual berikut. Nisab dan kadar zakat haiwan ternakan. Kita tengok, kita ada kambing biri-biri, kita ada lembu dan kerbau, kita ada unta. Okey, kita tengok. Okey, nisab. Yang pertama, berapakah kadar yang dikenakan terhadap kambing biri-biri? Siapa nak jawab? Berapa ekor baru kena keluarkan zakat? Okey, siapa nak jawab? Okey, Zulhelmi. Okey, berapa kat Zulhelmi? 40 ekor. Berapa? 40 ekor. 40 ekor. Betul ke? Kita tengok ya. Lembu dan juga kerbau. Saya nak minta Ashraf jawab. Silakan Ashraf. Nanti kita bagi markah. Sekejap lagi kita bagi markah. Berapa Ashraf? Lembu dan kerbau. 30 ekor. 30 ekor. Dan unta. Unta. Saya nak minta pula untuk syuhada jawab. Berapakah untuk unta? 5 ekor. 5 ekor. Tepat ketiga-tiganya. Okey, bagi markah. 40, 30 dan 5 ekor. Okey, sekarang kita nak tengok pula kadar zakat
yang dikeluarkan bagi kambing tadi 40 ekor tadi, berapakah jumlah kena keluarkan zakat bagi kambing biri-biri? Berapa? Berapa? Siapa yang jawab dulu? Okey, A2. A2 lagi. Okey, berapa A2? 1 ekor kambing atau biri-biri. 1 ekor kambing atau biri-biri, betul. Betul kan ni kan? Kemudian lembu dan juga kerbau. Berapa? Siapa nak jawab? Okey. Helmi, okey, bagus. So kita ada, terima kasih. Apa Helmi? 1 ekor lembu jantan. 1 ekor lembu jantan, dan yang terakhir unta. Ustaz tolong jawablah ya, iaitu 1 ekor ya kambing ya. Okey, so itulah jawapan bagi jadual ataupun jadual nisab dan kadar zakat haiwan ternakan. Okey. Baik, masya-Allah. Saya rasa murid-murid kita subhanallah sangat-sangat fokus Ustaz. Ya. Boleh jawab soalan yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. Jadi sekarang ni kita nak beri masa Ustaz. Kita nak bagi rehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topiknya jenis-jenis zakat. Ustaz, kalau kita dah bayar zakat ni Ustaz, apa kelebihannya sebenarnya? Ya, terima kasih Syafiqah. Soalan yang menarik dan sangat tertarik untuk saya jawab. Silakan Ustaz. Ya, pasti bila dalam Islam, bila Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan sesuatu, pasti ada kelebihannya. Ya, kita akan lihat hari ini sekarang kelebihan mengeluarkan zakat. Jadi kelebihan mengeluarkan zakat ni banyak sangat. Kalau secara tak langsung kita dah tahu dah. Bila bagi duit, bagi harta ni selalunya memang orang akan suka lah. Itu secara orang kata secara tidak langsung. Tapi sekarang kita akan fokuskan kepada kelebihan mengeluarkan harta kepada pemberi. Orang yang memberi pun sebenarnya dia ada kelebihan-kelebihannya. Ya, yang pertama mendidik jiwa. Ya, mendidik jiwa orang yang memberi zakat itu dengan sifat pemurah dan juga menjauhi sifat bakhil. Bila dia beri zakat, dia akan jadi pemurah lagi. Sebab itu orang yang memberi ni Syafiqah sebenarnya dia akan rasa gembira. Secara tidak sedar bila kita bagi duit ke orang, dia akan timbul perasaan alhamdulillah aku dapat bagi dekat seseorang. Ya, itu di antara nikmat bagi seorang pemberi. Yang kedua, dia melahirkan sifat dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia memberi, dia akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita cari sebenarnya dalam hidup kita, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mardatillah disebut-sebut kan. Dan yang keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Bila kita bagi, orang akan doakan kita, ya Allah, bagilah dia ni hidup berkat, hidup cemerlang. Itu kepada pemberi zakat. Sekarang kita tengok pula kepada penerima zakat. Orang yang terima sudah pastilah bila dapat sesuatu, Syafiqah seronok tak kalau orang beri? Seronok lah Ustaz, bahagia murid-murid kan? di luar sana seronok tak kalau orang bagi? Tiba-tiba kan? Ustaz bagi duit ke, kan Ustaz belanja ke, kan? Seronok. Akan timbul perasaan membersihkan hati dari hasad dengki. Rasa tak dengki lah kat orang kaya pasal dia kaya tapi dia memberi ke dekat kita. Okey. Yang kedua, sebagai sumber modal bagi orang susah ni, dapatlah buat modal nak berniaga dan sebagainya. Dan yang ketiga, dapat meringankan beban orang yang berhutang. Saya berhutang ni, Allah, tiba-tiba dapat zakat. Sebab di antara penerima zakat ialah orang yang berhutang. Maka dia dapat menyelesaikan hutangnya, alhamdulillah. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan terhadap agama Islam. Contohnya lah muallaf, ya, baru masuk Islam, ya, dapat duit, orang bagi bantuan dekat dia, maka dia akan rasa bagusnya Islam. Dan seterusnya kita lihat pula kepada masyarakat, akan mengeratkan ukhuwah dalam masyarakat Islam, ya. Kasih sayang akan terbina dan merapatkan jurang perbezaan antara kaya dan miskin. Taklah berlaku yang kaya-kaya, yang miskin-miskin akan jadi lebih kurang, maknanya ada sikitlah kaya tapi miskin pun tidak merasa iri hati. Saling membantu antara satu sama lain dan akhirnya meningkatkan syiar Islam. Okey,
Murid-murid sekalian, tadi Ustaz dah terangkan tentang kelebihan zakat. Sekarang, saya nak minta semua murid-murid yang ada ni bersedia untuk menjawab kelebihan mengeluarkan zakat. Bagi seorang satu. Saya nak mulakan siapa dulu ni ya? Siapa dulu? Syafiqah nampak siapa Syafiqah? Kita nak bagikan tentang kelebihan mengeluarkan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Okey, siapa nak berikan yang pertama? Yang pertama. Siapa? Boleh? Okey. Adik-adik? Okey Ustaz. Okey, silakan Adwa. Adwa lagi. Okey, teruskan Adwa. Sebutkan kelebihan. Pemberi mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakil. Betul ya. Okey, menjauhi sifat bakil ya. Okey, seterusnya. Lagi siapa nak jawab lagi? Okey. Saya minta semua dia. Saya minta syuhada. Okey, syuhada dekat tangan dah. Okey, syuhada. Tu syuhada. Tak kisahlah pemberi ke, penerima ke, masyarakat ke, bagi saja apa kelebihan mengeluarkan zakat. Melahirkan sifat taat kepada Allah. Melahirkan sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Syafiqah dah bersedia nak bagi markah ni kan. Okey, tak apa, kita tengok lagi jawapan yang lain. Okey, kita tengok lagi jawapan yang lain. Okey, daripada siapa lagi? Zuhelmi? Mungkin Zuhelmi? Okey, silakan Zuhelmi. Ya, Zuhelmi. Tak ada suara tu. Buka suara sikit. Tak tahu jawapan Wahid. Ulang sekali lagi. Tak tahu jawapan Wahid. Saya juga dengar. Saya kurang dengar. Kurang Ustaz. dengar, Boleh kurang Zuhelmi jelas. lagi sekali? Mungkin ulang lagi. Tak faham, tak faham. Tak faham. tak faham. Apa kelebihan keluarkan zakat? Apa kelebihan mengeluarkan zakat? Okey, tak apa, boleh bantu. Mungkin Ashraf boleh bantu. Ashraf boleh bantu? Boleh Ashraf? Mendapat keredaan Allah. Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Satu lah Ustaz, satu lagi. Saya lah. Okey. Mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Okey, bagi markah semua sebab ada kata apa, penyertaan semua. Bagi markah. Bermurah hati saya nak bagi markah semua ni ya. Okey, itulah tadi ya tentang kelebihan mengeluarkan zakat, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. Baik, saya rasa Ustaz, kalau untuk topik kita ni, zakat ni penting untuk kehidupan kita. Cuma nak tahu juga rumusan daripada Ustaz berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, apa yang dapat kita rumuskan hari ini ialah dalam Islam, sebenarnya Islam ini adalah merupakan agama yang sangat-sangat menekankan kepada aspek toleransi, ya, universal, kan, aspek memahami kehendak makhluknya Allah SWT, begitu juga Nabi Muhammad SAW memahami tentang umatnya. Jadi kita tahu bahawa apabila yang kaya terus tidak menjadi kaya, yang miskin tidak terus menjadi miskin, sebab membentuk sikap kasih sayang. Mana melalui zakat ini akan membantu seluruh umat Islam. Baik, Masya Allah, itulah konsep ta'awun ya Ustaz daripada zakat itu sendiri. Jadi Ustaz, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Sangat-sangat kita hebat. Tengok sangat-sangat cemerlang penglibatan murid-murid hari ini ya. Jadi saya nak tengoklah ya kepada markah-markah. Mungkin Syafiqah boleh tengoklah markah berapa. Kita lihat kat Ashraf ada 4 markah Ustaz. Zulhelmi ada 8 markah, Anis Syuhada ada 7 dan Ainin Adwa saya rasa 10 ni Ustaz. Banyak ni. Ya, tapi secara keseluruhannya semuanya memberikan terbaik. Sangat-sangat terbaik. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid kita ni rajin Ustaz nak cari sumber rujukan, macam mana Ustaz? Okey, dapatkan sumber-sumber pendidikan di portal Delima. Baik, subhanallah, itu dia sumber rujukan yang boleh kita jadikan sumber rujukan lah Ustaz kan? Ya. Okey, jadi Ustaz, kalau terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Abu Bakar Baling Kedah, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari, tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu monolog daripada guru kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartaku melimpah, banyak melimpah-limpah. Perlukah ku kongsi dengan manusia yang lain? Aku yang berusaha keras untuk mencarinya. Aku yang letih bekerja siang dan malam. Kenapa aku perlu beri kepada mereka ni?
Jangan kau lupa, harta yang kau ada bukan semuanya milikmu. Dalam kepunyaanmu ada hak orang lain. Harta yang kau ada hanya pinjaman Tuhan. Rezeki yang ada harus dikongsi bersama. Aku dah keluarkan zakat lah. Ramadan yang lalu aku dah keluarkan. Kenapa lagi aku perlu kongsi lagi? Tidakkah kau tahu? Zakat ini ada dua jenisnya. Zakat fitrah, keduanya zakat harta, tanam-tanaman, haiwan ternakan, perniagaan, tidak ketinggalan emas perak dan hasil galian. Ingat, zakat yang ditunai pasti menjadi penyelamat. Asnaf yang kau beri pasti menerima gembira. Zakat tidak akan mengurangi hartamu, bahkan akan menyuci harta yang kau miliki. Ayuh sekalian manusia yang hebat, sampaikan akad dalam zakat agar hati terus terikat kepada Islam, agama yang berkah.